disiarkan bernama radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Program cerita kami at Tibet ini dibawakan oleh Unimai, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi demi memacu revolusi industri 4.0. Unimai, Universiti Digital Premier di Cyberjaya. Santai Tengah Hari bernama radio. Okay, masanya untuk cerita kami at TVET. Hari ini kita nak bercakap tentang pengkomersialan robot fighter KKTM balik pulau, dan kita akan bersama-sama dengan dua orang melalui talian Zoom ketika ini, iaitu pensyarah program teknologi pembuatan KKTM balik pulau Encik Shahrizal Abdul Halim, dan juga pensyarah program teknologi pembuatan KKTM balik pulau Encik Muhammad Rushdan Hamad di talian Zoom ketika ini. Assalamualaikum kedua-duanya. Assalamualaikum. Okey. Baiklah, kita ingin bersama-sama dengan saya nak tengok dulu. Okey, Cik Shahrizal sebelah kiri saya, betul? Cik Rushdan sebelah kanan. Ya, betul. Okey, kita nak mulakan dulu dengan Cik Shahrizal. Mungkin boleh kongsikan dahulu apa sebenarnya program robot fighter KKTM balik pulau. Bunyi macam robot nak serang orang ni kan. Silakan Cik Shahrizal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Jadi terima kasih kepada unit media Bukit Timara dan juga bernama radio yang telah beri ruang kepada kami untuk berkongsilah tentang pasukan robot fighter balik pulau ni. Yang dicakap adalah robot fighter ni adalah untuk membuat satu robot untuk combat robot lah. Combat robot tu macam berlawan dalam arena lah, dan last man standing lah. Yang last man standing dalam arena tu kira pemenang lah. Sama je lah format dia macam di dua negara, di UK dan US. Kalau di UK dia ada robot war, kalau di US dia ada battle bot. Jadi tapi di UK dan di US tu lagi ganas lah robot dia. Dan kalau di Malaysia ni kita hanya combat robot tu dia macam bertempur dua robot sehingga satu robot keluar daripada gelanggang lah. Tapi kalau macam di US tu dia bertempur sampai hancur lah robot tu. Okey, jadi robot ni robot cute lah, fighter tapi cute macam tu. Lebih kurang cute lah juga. Tapi bila dia ganas tu memang ganas lah. Okey. Baik, bercakap tentang pengkomersialan robot ni, sejak bila lagi sebenarnya pihak KKTM menyertai pertandingan sebegini? Sebab kalau kita tengok berdasarkan rekod, mungkin kita nak tahulah berapa banyak kali mungkin memenangi pertandingan sebegini. Silakan Cik Rushdan pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada media BKT dan juga bernama radio kerana sudi memberi peluang kepada kami untuk ke udara. Okey, berarti pertandingan ni kalau diikutkan pertandingan robot combat robot di Malaysia ni bermula pada tahun 2013. Kalau tak silap saya di UniKL MFI. Itu kategori lebih kurang 30 kilo lah. Itu kategori besar lah. Okey. KKTM balik pulau, kelab robotik KKTM balik pulau buat pertama kali join pertandingan robot ni pada tahun 2017 secara ni lah. Kemudian kita walau bagaimanapun kita tidak target, maksudnya kita hanya sekadar untuk mendapatkan pengalaman dan menjadikan pertandingan ini sebagai kajian lah, pusat untuk kajian kemampuan robot kita. Akhirnya pada dari tahun ke tahun kita membuat pengubahsuaian robot sehinggalah pada
tahun 2019, Mac 2019, kita buat pertama kalinya menjuarai pertandingan yang dianjurkan oleh MARI, yang dikelolai oleh Kinabalu Squaders, dan kita mendapat tempat pertama dan kedua pada waktu itu. Seterusnya kita pada 2019 secara general kita menang tiga pertandingan kita menjuarai kesemuanya. Okey, jadi dah menang sekali tu, adakah ianya terus menang dalam pertandingan yang disertai ke macam mana pula Cik Shahrizal? Selepas kami menang tu di Serdang tu, kami masuk lagi pertandingan di Politeknik Sebang Perai. Di situ kami tak berapa okey lah resultnya. Kami cuma menang Royal Rumble je lah. Yang lain tu kami kalah lah. Pasal ada masalah teknikal lah pada robot kami. Dan selepas pertandingan tu baru kami kaji dan kami ubah suai. Dan bila kami bertanding di IKTBN Bukit Mentajam, itu event yang besar lah, ada 60 pasukan masuk. Jadi masa tu kami dah troubleshoot semua masalah kami masa di PSP tu. Masa tu kami memang menang besar lah. Jadi tempat pertama, kedua, ketiga semua kita balik pulau. Okay, jadi dan selepas tu jadi selepas ada pengalaman pernah menang, lepas tu kaji balik tu, lepas tu last kali 2019 kami kurang jelas, tiba-tiba suara Cik Shahrizal hilang. Jadi selepas kami lawan di MFI lah. Itu pun itulah kurang jelasnya. Dia macam dia pantul balik. Saya rasa ada yang mungkin kuatkan suara kat sana ke. Baik, Cik Shahrizal, Cik Rusdan pula, mungkin kita nak tahu lebih lanjut pengkomersialan ciptaan robot fighter sekarang ini, pasukan robotik KKTM Balik Pulau. Apa yang dilakukan sekarang ini? Dikatakan giat menghasilkan ciptaan robot terbaru ni. Ya, betul. Kita sebenarnya kalau ikutkan, kita tidak menjual rekaan robot kita secara terus. Maksudnya robot tu kita tak jual secara umum sebiji macam tu kan. Kita sebaliknya kita menyediakan kursus, mengambil pendekatan untuk menyediakan kursus pengkomersialan secara latihan, dalam bentuk latihan, dalam bentuk kursus jangka pendek. Kalau ikutkan sebelum ni sudah ada permintaan daripada pusat-pusat ataupun pusat pengajian daripada luar berminat dan telah datang untuk belajar teknik-teknik robot. Contohnya kalau sebelum ni daripada LP Pedas, IKTBN Pekan, dan juga IKTBN Bacuk yang pernah datang dan buat training dekat sini. Daripada situlah kita tubuh dipanggil Romako, itu Robotic Manufacturing Center of Excellence. Kita tubuh Romako untuk menguruskan, untuk mengendalikan khusus robotik. Khusus robotik, combat robot lah especially. Baik, bercakap tentang robot ni, saya sebenarnya tunggu robot lipat kain. Kalau kan manalah tahu KKTM dia boleh buat robot boleh pandai lipat kain kan. Tapi boleh buat saya bergurau je. Okey, bercakap tentang robot yang dihasilkan secara oleh KKTM sekarang ini, ada nak jual ke tidak Cik Shahrizal kepada orang awam secara terus selepas menghasilkan robot-robot dari KKTM tu, Cik Shahrizal? Kalau ada permintaan daripada orang awam, kita boleh je jual. Tapi kita hanya jual robot sajalah, bukan design tu.
desainnya kita simpan, cuma yang kita jual ada program lah. Jadi kalau dia nak design balik pun dia akan ukur balik lah apa benda yang kita jual tu, dia measure semua dan draw balik. Dia boleh buat balik lah. Tapi kalau ada permintaan daripada orang awam untuk beli robot kami, memang kami bersedia lah nak jual. Setakat ni ada juga daripada pusat lain yang order robot untuk agriculture punya program lah, iaitu untuk semua racun, untuk membaja. Ada jugalah yang order daripada kami. Okey, mahal tak harga robot tu? Mula-mula kalau combat robot ni kami jual dia sekali dengan kursus dalam 10k lah sebiji robot. Okay. Kalau tak berbaloi beli robot lipat kain. Combat robot tu mungkin tapi kalau dah komersial tu mungkin akan dikurangkan lah harganya. Jadi dia buat first time ni dia memang mahal sikit. Jadi kalau dah komersial tu kami akan cubalah untuk kurangkan lah harga. Okey, baik. Saya duk membayangkan banyaklah robot lepas ni KKTM boleh hasilkan bukan saja untuk lipat kain kan, untuk bertani, untuk sekarang ni dah ada dah kan yang sedut sampah tu kan, macam-macam lah. Dan mungkin kita nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan penghasilan robot oleh KKTM Balik Pulau sendiri. Encik Rusdan pula mungkin boleh kongsi sedikit sebanyak tentang robot itu. Bagaimana ianya dibangunkan? Bermula daripada bagaimana, Encik Rusdan? Suara Encik Rusdan tak dengar. Okey. Dengar ke? Baru dengar. Okey, robot ni kalau ikutkan dibangunkan menggunakan perisian CAD lah. Kalau bagi KKTM Balik Pulau, kita ada program khusus, CAD. So saya menggunakan kesempatan itu untuk design ataupun mereka bentuk robot menggunakan perisian SolidWorks. Kalau bagaimanapun, kalau software reka bentuk ni ada banyak sebenarnya. Ada Inventor, boleh guna Pro-E, tapi kami menggunakan SolidWorks lah untuk melukis. Kemudian reka bentuk, selepas reka bentuk dibuat, kami seterusnya akan menggunakan pemesanan lah, menggunakan mesin CNC untuk fabrikasi ataupun untuk membentuk robot untuk mesin dan jadi robot, membentuk robot. Dari segi sebab kalau ikut robot yang dipertandingkan di luar, dia mempunyai spesifikasi ataupun saiz ataupun syarat-syarat tertentu. Jadi kalau kita nak ikut syarat-syarat, kita kena dia ada saiz, dari segi saiz, berat dan sebagainya. Itu pentingnya menggunakan software SolidWorks. Kita tak boleh sekadar melukis, mereka bentuk pakai sketching tangan dan sebagainya, kemudian ukur-ukur dan buat, tak boleh, tak jadi macam tu. Kalau ikut robot daripada luar negara sekalipun, dia menggunakan perisian yang sama untuk membuat robot. Jadi kami pun sama. Ya. Baik, kita bersama dengan Encik Muhammad Rusdan Hamad, pensyarah program teknologi pembuatan KKTM Balik Pulau, dan juga Encik Syarizal Abdul Halim, juga pensyarah di sana, bercakap tentang pengkomersialan robot fighter KKTM Balik Pulau. Kita nak tahu lebih lanjut lah ya, Encik Syarizal pula, siapa sebenarnya pengemudi ataupun joki utama dalam pasukan robot ni? Pengemudi atau joki ni biasa kami ambil daripada kalangan pelajar kami. Antara ciri-ciri yang mesti ada pada pelajar tu, dia kalau boleh dia memang ada background main barang-barang RC lah, contohnya drone ke kereta kawalan jauh ke, dan dia pandai menggunakan joystick lah. Kalau yang pandai menggunakan drone tu adalah amat bagus lah, pasal dia menggunakan remote yang sama seperti kita mengendalikan robot ni. Dan saya juga adalah salah seorang daripada joki lah, yang selalunya kalau bertanding memang saya dengan student lah yang akan mengendalikan robot tu di tempat pertandingan tu.
Okey, jadi sama-sama mengeluarkan idea dan juga berinovasi lah untuk menghasilkan robot-robot ni. Baik, Cik Rusdan pula, mungkin akhir sekali boleh kongsikan serba sedikit tentang bagaimana robot ini dibangunkan dan juga harapan agar pelajar-pelajar juga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Robot-robot yang akan dihasilkan nanti dapat juga membantu kehidupan masyarakat kita yang mungkin mampu untuk memilikinya satu hari nanti. Cik Rusdan? Ya. Okay, untuk untuk student saya menggunakan saya ambil pendekatan masukkan aktiviti fabrikasi ataupun aktiviti membuat robot ni dalam khusus yang kami tawarkan di KKTM Balik Pulau, especially dalam khusus program pembuatan lah, khusus sebagai contoh manufacturing project. Sebelum ni kita buat projek-projek di luar daripada skop robotik. Sekarang ni kita lebih 80% projek-projek yang kita buat lebih kepada robotik lah. Sebagai contoh, kita pernah buat robot robot penyapu sampah, robot penyapu sampah, kemudian sembuh dia punya daun-daun. Jadi hampir 80% lah, 80% projek final year student kita menggunakan robot. Kita membuat robot lah, kan. Itu bagi memberi pendedahan kepada pelajar supaya lebih mahir, lebih cekap. Ada robot kebun, ada robot pencuci, kan, pembersih, macam tu ada robot tolong kulit anak tidur pun ada, saya rasa lepas ni, kan. Okey. Baik, akhir sekali Encik Shahriza pula, untuk kita mengakhiri program Cerita Kami Activate ni, apa agaknya persediaan tuan pada masa hadapan dalam mengkomersialkan lagi robot fighter ni, selain pada robot-robot gambaran yang kita cuba bayangkan tu nanti? Itulah, saya sekarang ni banyak bekerjasama dengan pusat-pusat TVET luar lah, seperti ILP, IKTBN, untuk mengkomersialkan lah robot kami ni. Pasal sekarang ni kami punya customer adalah di kalangan IKTBN dan juga ILP. Jadi diorang tu memang diorang dapat macam mana, diorang dapat menilai lah robot kami tu macam mana dia punya kehebatan dia, diorang dapat menilai. Jadi diorang, walaupun kita jual dekat diorang dalam 10k, diorang akan beli dia. Walaupun robot tu bukan robot baru yang kami jual tu. Robot tu adalah robot-robot yang dah champion lah. Dah champion, kami akan jual macam tu. Jadi bukan robot baru. Jadi selepas tu misal kata kalau untuk komersialkan lagi, kami ambil projek-projek macam itulah, buat robot untuk agriculture tu semua. Tapi setakat ni ada berapa, dalam 7 biji jugalah kami dah jual robot kami ke luar. Okey. Kiranya dah banyak lah kejayaan yang dicapai tu, bukan sekadar robot fighter lah. Lepas ni banyak kegunaan yang boleh dihasilkan untuk manfaat bersama. Selepas ni mungkin spare part pula kami kena jual lah, pasal selepas fight mesti banyak yang rosak, jadi kami jual spare part pula. Betul tu, kan. Nak hasilkan sesuatu nak kena servis pula robot tu. Spare part pun dah tukar. Okey. Ya, betul. Baik, terima kasih Encik Shahrizal dan juga Encik Rusdan hadir bersama kami bercakap tentang pengkomersialan robot fighter KKTM Balik Pulau di waktu ini dalam program Cerita Kami Activate. Assalamualaikum. Okey, itu dia Encik Shahrizal Abdul Halim, pensyarah, dan juga Encik Muhammad Rusdan Hamad, pensyarah program teknologi pembuatan KKTM Balik Pulau. Sekian program Cerita Kami Activate untuk waktu ini. Terus setia bersama kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Program itu tadi dibawakan oleh Unimai, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi
demi memacu revolusi industri 4.0. Unimind, Universiti Digital Premier di Cyberjaya.